Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak double confirm, double check, hopefully dengar suara saya. Mungkin boleh respon, insyaAllah. So hari ini saya akan bersiaran di platform TVET Mara. TVET Mara bersama anda bagi program ataupun tajuk Perkasa Perniagaan dalam Talian. So insyaAllah kita akan borak-borak santai. Tanya apa sahaja soalan, boleh tanya apa sahaja. Mungkin saya boleh berkongsi pengalaman tentang perniagaan dalam talian sepanjang kita bermula PKP lah. Itu yang paling kritikal kan. So untuk Mara juga telah banyak membangunkan ataupun memberikan bantuan-bantuan kepada usahawan Mara sendiri, dan mungkin perkongsian saya hari ini more kepada bantuan dan juga idea lah bagaimana kita nak survive, bagaimana kita nak terus ke depan menghadapi cabaran yang paling penting, cabaran COVID-19 ni lah. Ramai yang terkesan, ramai yang hilang punca pendapatan, hilang idea dan sebagainya. So mungkin hari ini kita bersama-sama untuk mencari penyelesaian lah. Bukan saya nak kata saya bagus sangat, tapi saya berkongsi dengan apa yang saya buat dan mungkin idea-idea ini boleh digunakan dalam survival kita lah, insyaAllah. Okey, baik. So kalau ada soalan yang idea dan sebagainya, so mungkin hari ini kita bersama-sama. Okey, so saya bersama dengan tim moderator. Moderator untuk hari ini adalah Tuan Akmal. Saya bersama dengan Tuan Salih kan, insyaAllah. Puan Rohayu. So ada 2-3 orang wakil daripada PKT sendiri dan saya sebagai tetamu jemputan. Dan hari ini saya akan kongsikanlah sebanyak mungkin idea. InsyaAllah mungkin saya akan kongsikan apa yang saya buat. Apa yang saya buat tu idea kepada semua. Baik, sebelum pergi lebih jauh, saya nak kongsikan sedikitlah profil saya untuk bisnes lah. Kita mau kepada bisnes. Okey. Baik, penglibatan, so nama diberi Nur Ilmi bin Mensekan. Saya merupakan pelajar Mara bermula pada tahun 1999, lama dah. Saya di Mara pada tahun 1999, belajar di MRSM dan bekerja juga di MRSM. Lepas tu saya pindah ke KMKL dan akhirnya saya mengalir ke Mara Japan, MJI, dan akhirnya saya memilih untuk mengambil langkah-langkah orang kata mengambil keputusan yang bagi saya syukur dah masanya, sampai dah masanya, dan akhirnya saya membuat keputusan untuk menjalankan pendidikan secara full time lah. Okay. Dan saya sepanjang saya di Mara Alhamdulillah macam-macam jugalah yang saya dapat atas izin Allah, Alhamdulillah. So dapat beberapa anugerah. Dan bagi saya benda ni adalah anugerah dari Allah SWT, dan yang paling penting kita kena konsisten sajalah. Baik. Sepanjang saya bergerak sebagai pengasas kepada Fastmed, saya juga pernah keluar TV, Alhamdulillah. Astro TV, Astro Twitter TV, Astro Ceria juga, dan juga saya masuk beberapa rancangan contohnya macam TV1 dan sebagainya. So yang paling penting juga sepanjang saya bergerak, saya ada buat beberapa penulisan buku, ada jual buku, saya tulis buku, saya bukan buat buku, saya menulis buku dan saya menjual buku. Saya akan kongsikan juga lah bagaimana cabaran-cabarannya menjual buku-buku ni. Bukan mudah kan, tetapi kita ada strategi yang boleh digunakan oleh semua orang. Dan Alhamdulillah saya juga menjalankan beberapa perniagaan. Saya menjalankan perniagaan pusat tuition, saya menjalankan perniagaan konsultan, dan juga konsultan banyak. Saya buat konsultan dengan pelajar, program ke sekolah-sekolah, dan juga program di NGO dan juga jabatan-jabatan kerajaan. Dan saya juga menjalankan perniagaan makanan. Walaupun kita mengajar sahaja, so saya juga mengambil cabaran. Saya rasa saya minat menjual makanan. Saya jual kios makanan, saya jual air jagung, saya juga merupakan stok utama lah air jagung, dan juga Alhamdulillah kita punya bisnes okey je sepanjang PKP ni, run macam biasa dan tidak memberi impact yang teruk lah.
Dan kita juga, saya juga merupakan pengetua kepada ataupun pengurus kepada company business, family business lah. Family saya ada menjalankan perniagaan jual beli kelapa sawit dan saya merupakan pengurus kepada marketing part lah. Alhamdulillah, sepanjang walaupun nampak banyak bisnes tu, dengan time management yang betul, dengan pengurusan masa yang terbaik, insyaAllah kita boleh uruskan ke semua bisnes tersebut tanpa ada gangguan lah. Dulu saya bekerja, sebelum bekerja mungkin kadang-kadang sibuk dengan kerja-kerja di office, tapi sepanjang tempoh itu, alhamdulillah walaupun saya buat dua-dua kerja, tapi okey je, kerja pun okey jalan macam biasa. Jadi yang paling penting kita punya bisnes pun maintain macam biasalah. Cuma bila saya mengambil orang kata keputusan untuk full time, itu adalah jalan terbaik sebab saya nak kena ke depan lagi untuk manage staff dan sebagainya. So saya perlu buat keputusan yang terbaik untuk diri saya dan juga tim lah. Okey, baik. So yang paling penting adalah bagaimana kita nak menguruskan semua bisnes ni. Ada yang saya buat secara offline dan ada yang saya buat secara online. Okay, contoh, apa yang saya buat secara online tu macam mana? Kan? So online ni maksudnya kebanyakan bisnes saya buat ni memang saya jual menggunakan tools online. Contohnya saya menjual menggunakan Facebook Ads, saya menjual menggunakan Telegram, saya menjual menggunakan WhatsApp group dan sebagainya. Maksudnya online ini memang perlulah sebab sepanjang PKP ni kita tak boleh nak keluar jumpa customer. Kita tak boleh nak direct dengan customer, jaga social distance dan sebagainya. So yang paling berkesan adalah perniagaan secara dalam talian. Okay, saya ada kursus yang saya buat sekarang ni. Saya tengah buat kursus kepada tenaga pengajar daripada BBT juga. Dan kursus tersebut pun saya menggunakan tools online. Okay, baik. Soalan yang pertama daripada Tuan Akmal, apakah langkah pertama? Okay, so langkah pertama untuk online ni orang kena confuse. Online ni macam mana? Nak jual roti john dengan online ke? Macam mana cara dia? Okay, sebenarnya online ni adalah platform. Maknanya kita jumpa customer menggunakan sama ada telefon, menggunakan sama ada Facebook Messenger ataupun menggunakan WhatsApp. Tapi kebanyakan kita guna WhatsApp lah. So kita nak iklankan produk, guna WhatsApp. Kita nak menjual produk, guna WhatsApp. Kita nak buat apa sahajalah, kita akan bermula dengan WhatsApp group dan kita akan sampaikan maklumat atau marketing tersebut menggunakan Facebook ataupun WhatsApp atau masuk online. Dan walaupun dalam keadaan PKP ni ada orang yang sure lah, kalau nak dikira, saya tengok harian Metro, 90% peniaga susah dan hanya 10% yang survive. Saya akui ada benarnya sebab contohlah saya meniaga pasar malam kan. Saya akan meniaga pasar malam setiap hari Selasa, Khamis dan Jumaat dan mungkin hari-hari. So bila PKP ni bermula pada Mac baru-baru ni, sure lah saya pun tak boleh meniaga dekat pasar malam. Sepanjang sebab saya punya income saya memang saya dapat menggunakan totally saya gunakan jualan harian. So saya tak boleh nak menjual sebab saya terjumpa orang. So kalau kita memang tak pernah ada page, kita tak pernah ada WhatsApp group untuk menjual, maka kita tak ada sales langsung sepanjang 3 bulan. Jangan kata 3 bulan, kita peniaga sehari pun tak ada cash, macam mana kita survive? Kebetulan kerajaan berikan kita support kan, tak perlu bayar whatever hutang sepanjang 6 bulan, tetapi kita tak masih lagi mengganggu kita punya perjalanan lah. Okey, baik. Puan Rahayu, okey, baik. So untuk PKP ni saya tak sure, tak ada satu lagi orang kata saya gerak sekejap. Masih tak ada lagi orang kata berapa jumlah yang dibuang kerja kan. Ada yang kata berjuta, ada yang kata beratus ribu. So tak ada satu amount yang jelas. Tetapi saya sendirilah, sebab saya menguruskan 30 orang staff sepanjang PKP ni, memang kan 30 orang staff, sebulan kita kena spend, katalah saya kena spend 20,000 sebulan. Kalau saya tak boleh nak bayar ataupun tak bayar, saya tak ada sales contoh. Macam mana saya nak bayar 20,000 sebulan tu kepada saya punya staff? 20,000 kalau 3 bulan, 60,000. So saving ataupun rolling cash saya akan habis macam tu sahaja. So maknanya saya sendiri pun sebagai majikan, macam mana saya nak survive dalam keadaan PKP sekarang ni kan? Mungkin ada kebarangkalian ramai majikan yang terpaksa buang staff ataupun staff tu diberhentikan 2 bulan tanpa gaji.
So bagi saya itu adalah satu, orang kata, pilihan yang tak boleh dielakkan sebagai majikan. Cuma kalau majikan tu kreatif, dia kena fikirlah cara nak menjual, buat sale dengan cara yang berbeza. Tetapi bukan mudah. Kita cakap dalam mulut lah, senang je kau buat online. Bukan mudah. Nak belajar tu pun takes time. Bukan sebulan, bukan 2 bulan. So kita tak ke depan juga dengan sales, tapi tak mampu pun nak jalankan. So kita akan collapse dengan kita punya bisnes. So mungkin cara dengan saya lah, Puan Wahyu, kita teruskan bisnes. Cara yang paling terbaik dalam orang kata pasca selepas PKP ni adalah kalau kita buang kerja, kita nak cari majikan mana? Sure lah susah sebab majikan pun tengah survive. Kita cuba jadikan sendiri majikan. Saya cadangkan untuk kita berniaga lah. Contohnya macam-macam berniaga. Berniaga ni orang kata macam-macam nak buat. Boleh jual servis. Contoh, servis yang tak ada modal lah. Contohnya macam sekarang ni kan, ramai juga yang ni yang saya nampak lah. Orang buat servis mencuci kapet rumah ke rumah. Boleh je, tak ada masalah. Ataupun buat servis mencuci kerusi, bukan kerusi, apa nama kerusi kereta tu, seat kenderaan, rumah ke rumah. Sekarang ni orang suka macam tu tau. Bila trend PKP ni, orang ramai di rumah, so orang suka servis tu berada di rumah. Cuma macam mana nak dapat customer? Online lah. Kita buat WhatsApp group, kita buat website, kita cari menggunakan Telegram channel, dan yang paling best gunakan Facebook. Sebab Facebook ni adalah rating kedua lah selepas Facebook. WhatsApp je kan. Selepas WhatsApp tengok Facebook. Lepas tengok Facebook tengok WhatsApp. So dua tools ni traffic dia sangat maksimum. Berjuta, mungkin bilion. So kita gunakan tools untuk menjual. Okay, baik. So ada soalan lain tak? So itulah apa yang saya buat. Saya sepanjang PKP ni memang saya menjual air jagung. Ini sepanjang saya, orang kata, bulan puasa lah. Sebab bazar Ramadan tak ada. So saya nampak bila tak ada bazar Ramadan, orang mencari air yang sedap-sedap. So apa yang saya buat satu jus dengan tim saya. Buat jus mangga, saya buat air jagung, saya buat jus keladi. Dan saya jual secara online tau. Saya ada ejen yang menggerakkan sales dan terus menjual lah. Okay, baik. Okay, baik. Untuk itulah ramai orang cakap nak menjual ni guna apa guna Facebook page ke nak gunakan personal. Okay, baik. So sebenarnya simple je. Dekat personal pun boleh menjual. Dekat page pun boleh menjual. Tetapi tak ramai orang ada page. Kan? Tak ramai orang-orang yang menjual ni ada page sebab dia tak alert pasal kepentingan page tu. Kecuali kalau macam kita dah version yang 2020 ni, kebiasaan ni mereka ada page lah. Ada orang page sampai 30 ada tapi tak boleh manage. Okay. Pendapat saya, untuk berniaga ni, kita kena dikenali, satu. Yang keduanya, memang orang menyampah lah. Kalau kita post dekat personal page Facebook, menjual dan terus menjual, memang orang menyampah. Kalau kita buat posting menjual dekat personal Facebook, ada 5-6 orang jalan tok. Apa aja. Orang akan baca juga. And bukannya baca tu beli. Kadang-kadang baca hari ni, beli next month. Tak ada masalah. Yang penting kita buat dan terus jalankan kita punya marketing. Dekat personal page pun tak ada masalah. And sekarang kalau perasan dekat personal page ada marketplace. Marketplace merupakan satu platform yang kita boleh menjual dengan mudah tanpa menggunakan page. Pergi marketplace, kita post kita punya item nak jual, kita jual. Kajang, sangu, bangi, whatever. So baguslah. Saya rasa ini merupakan CSR daripada pihak Facebook untuk kita menjual dan terus menjual. Okey, baik. TVET, okey, baik. Saya nak linkkan jugalah sebab sepanjang saya bekerja lebih kurang 9 tahun, saya banyak link dengan TVET. Maksudnya saya deal dengan Hakim Kuala Lumpur. Mereka merupakan TVET untuk electrical, TVET untuk air condition, TVET untuk item-item mechanician lah ataupun kilang-kilang yang memerlukan mesin. Bila saya ke MJI, saya nampak TVET ini lebih kepada sistem, lebih kepada networking dan sebagainya. So dari sudut online tu sendiri sebenarnya memang mereka ni sebenarnya memang bagus. Dia orang sangat praktikal orangnya. Mereka boleh buat aircon dengan baik. Mereka boleh, cuma mindset mereka yang perlu diubah. Itu je. Ramai orang yang habis belajar whatever lah, TVET ke whatever yang mana pun, mereka fikir nak kerja dengan orang, nak kerja kilang.
nak kerja dengan majikan. So benda tu macam dah sebati nak kerja dengan orang. So bagi saya itulah, kalau boleh diubah sedikit mentality tu, bila habis kita cuba plan set up business, plan set up satu business, plan buat company aircon, plan buat company electrical. Walaupun dia nampak rumit, tapi kalau kita dah mula, dah ada minat, lama-lama dia akan okey. Kan bukan senang tau, bisnes ni bukan hari ni buat tu dapat. Saya pun 10 tahun saya buat, tahun ke-10 baru saya yakin untuk saya buat secara full time. Tahun pertama survival, tahun kedua turun naik, tahun ketiga drop, tahun keempat okey, tahun kelima drop balik, tahun keenam okey. So dia turun naik macam roda. So kalau nak buat bisnes kena kental lah. Cuma saya tak kata saya akan selamat ke depan. Saya akan kata, aku dah buat 10 tahun bisnes, mungkin tahun ke belakang. Tak. Cuma kita kena pastikan kita kena sentiasa istiqamah, sentiasa plan ke depan. Kalau kita fikir susah, kita fikir berat, memang takkan ke mana lah. Okay, baik. So kepada yang TVET penyepat, memang saya menggalakkan sangat untuk mereka terus buat bisnes, sebab demand dekat luar sangat-sangat tinggi. Buat aircon, repair aircon, ya Allah, berjuta rumah ada aircon, berjuta unit ada aircon. Cuma brand je yang kita kena kuasai, kena kenal, kena mantap. So sekarang ni ramai orang kita yang menggunakan perkhidmatan Indonesia untuk repair service dan sebagainya. So kalau boleh kita gunakanlah kita punya kepakaran tu sendiri. TVET yang Mara lahirkan sangat-sangat bagus. So kita berani ke depan untuk bisnes, insyaAllah. Okey, Tuan Saleh. Ya, sebenarnya kan untuk bisnes, sebenarnya ramai orang salah faham tahu. Ramai orang salah faham adalah bisnes senang. Ramai orang kata yang bisnes ni semudah ABC je. Ramai orang kata bisnes ni adalah engkau tak payah buat bisnes sebab benda ni susah. Okay. Ada macam-macam perception tentang bisnes. Tapi sebenarnya bisnes ni adalah satu Nabi Muhammad sendiri pun kan beliau sendiri berniaga. Kan Nabi Muhammad sendiri pun berniaga. So kalau kita sebagai orang Islam nak nampak hebat, nak jadi orang hebat, kita kena ambil cabaran tu, kita kena berniaga. So, Nabi Muhammad berikan satu role model, dia berniaga. Dalam masa yang sama dia berjihad dan dia berjaya buat kedua-duanya dengan baik. Kita ada ruang tu sebagai orang Islam, kita kena buat. Sebab itu adalah orang kata, bukanlah kata sunnah, tapi bagi saya kalau kita buat dan kita istiqamah, insya-Allah kita akan berjaya. Begitu, ada soalan lain tak? Yang boleh saya jawab? Okey. Macam mana telefon Imdad? Okey, kalau ada soalan, sebab saya kena pakai dua-dua, satu laptop, satu lagi saya kena gunakan phone. So kalau ada soalan yang nak diutarakan, saya akan jawab. Dan dalam masa yang sama, saya juga ceritalah tentang perjalanan bisnes saya. Saya buat macam-macam. Ada orang kata, kau buat macam-macam macam Mak Kia. Bukannya masalah Mak Kia ke Pak Kia ke. Cuma kita fikirlah, kenapa saya boleh survive? Simple je. Sebab saya ada plan B dan plan C. Kalau dulu saya buat tuition sahaja, saya fikir buat tuition je, tiba-tiba collapse sebab PKP dilaksanakan. So saya tak ada langsung job tuition. Apa yang saya boleh buat? Sure lah saya akan survive, saya akan terkesan. Tapi sekarang ni kalau saya tak ada pusat tuition, saya ada Fastmed. Saya buat konsultan online. Kalau saya tak ada Fastmed, saya boleh buat air jagung. Ejko, kalau saya tak ada air jagung, saya boleh buat kurta. Kalau saya tak ada kurta, saya boleh buat kios waffle saya. So saya ada banyak option. Cuma ada strategi lah. Janganlah kita on serentak dengan overhead yang tinggi. Saya tak ada overhead yang tinggi pun. Setiap bulan saya cuma ada lebih kurang, saya perlukan 30,000 je untuk saya spend. Rumah kedai saya yang saya sewakan, pekerja saya yang saya spendkan. Tetapi ada orang yang dia banyak bisnes, dia ada lebih kurang dalam 100 ke 200,000 overhead dia. Sure, kalau dia sebulan 100,000 tak boleh buat bisnes, memang for sebulan je dia akan collapse. Macam saya punya, saya macam kurta, itu saja tahu. Kurta saya berjalan pada hari raya. So bila PKP dijalankan, saya tak buat, saya stop. Dan saya tak ada overhead pada kurta. Sama juga macam Waffle Agenda. So bila bulan puasa saya stop. Saya tak ada staff yang saya bayar secara bulanan. Saya tak ada overhead sewa kedai. So saya akan jimat kat situ. So kena plan lah. Semua tu kita akan plan. Kalau kita ada pengalaman dulu, kita fikir aku nak ambil kedai, 5 kedai, aku nak buat bisnes. Tapi kalau tiba-tiba tak boleh buat operasi macam PKP ni, sure, sewa kena bayar. Memang kita akan collapse. Ramai usahawan
Yang tak boleh survive, begitulah. Ada 7 kedai, 8 kedai, tapi dalam masa yang sama tak boleh jalan serentak. Akhirnya collapse. Okay, so ada tak apa-apa soalan lain? Itu strategi yang saya buat lah. So kita banyak business tapi kita plan ikut tempo dia. Kan mana ada orang boleh buat satu benda satu masa. Tak ada orang normal yang boleh buat satu hari 7-8 item. Ada tapi bukan semua orang. Saya, contoh saya tunjuk saya punya live saya. Awal pagi, saya akan uruskan marketing saya 2 jam. Okay, pagi kan. Lepas tu saya akan uruskan satu bisnes. Kalau hari ni saya nak buat tentang stokis Selangor, saya fokus daripada stokis Selangor. Satu hari saya akan buat. Esok, saya buat benda lain. Lusa, so, hari-hari saya ada jadual yang berbeza-beza. Dan saya ada team. Bukan saya buat seorang-seorang. Saya punya pusat tuition, saya ada lebih kurang 300 pelajar. Kalau saya nak kontrol seorang-seorang, saya takkan mampu buat seorang-seorang. Saya perlu ada team, saya perlu ada staff, manager, admin dan guru-guru yang mengajar. Okay. Bila saya gerak kepada konsultan, saya ada team. Saya tak buat seorang-seorang. Kalau saya tak larat, team saya cover. Kalau team saya tak larat, saya cover. Job saya cari. Macam tu. So clear itu adalah pembahagian-pembahagian. So tapi itulah saya tak menjawab lagi online ni. Online ni macam mana ceritanya? Macam nak perkasa kita punya bisnes dengan online. First thing first, Facebook lah. Adakan Facebook page. Kalau tak ada hari ni, buat. Walaupun saya terus terang sebelum ni perniagaan Syarikat Haji Mansur yang family business saya memang tak ada page. Saya dah berkali-kali buatlah page. Nantilah. So bila saya buat, tak pelangkon nak tunggu bila nak buat memang tak buat pun. Kita ni suka menunggu kerja. Saya buat lebih kurang dalam 100 lebih je like. Tak banyak pun like. Tetapi sale kita meningkat. Itu yang paling penting. Kita bukan nak tengok orang like page kita pun. Yang penting kita ada tools untuk orang tengok iklan kita. Dulu page saya 100 lebih je. Sale kita 1000 lebih. Okey lah. Tak ada masalah pun. So kita kena fikir. Biar page tak banyak like. Tetapi sale kita maksimum. Sale kita kena ada 30,000 sebulan, 40,000 sebulan. Sebab kenapa kita kena buat sale guna Facebook? Sebab Facebook kita boleh bayar dan pihak Facebook boleh create dia punya team agent untuk bergerak dan menjual. Tak ada lama sangat, sehari RM30. Sebulan lebih kurang dalam plus minus 1,000 mungkin. Last month saya punya Facebook ads RM400. Okay. Tapi sale saya lebih kurang RM50,000. Saya share bukan tujuan apa saya share untuk orang nampak. Perlunya marketing side, perlunya cost marketing untuk dapat sale yang bagus. Kalau tak ada marketing habislah. Tapi ada orang yang dia buat free marketing tau. Dia buat free marketing. Dia tak ada langsung apa-apa cost marketing. Tapi dia mencapai sale yang maksimum. Saya terus terang tahu ada benda-benda yang saya buat free marketing je. Saya tak menjual guna Facebook ads. Saya guna free marketing. Adalah cara dia. Tapi sale saya alhamdulillah maintain lah. Bulan 3 maintain, bulan 4 maintain, bulan 5 maintain lah. Bulan 6 ni insyaAllah lebih banyak sebab saya dapat job consultant. Sorry Tuan Abdul Razak. Okey, Razak mengajar apa? Okey. Itulah untuk saya mohon izin juga lah kan. Saya bukan guru usahawan. Saya bukan orang yang mahir totally mengajar by module, tapi saya banyak mengajar menggunakan pengalaman saya. So pengalaman tu serius, pengalaman itu akan mengajar kita macam-macam benda. Bukan saya tak pernah collapse dalam bisnes. Saya pernah collapse dalam bisnes. Tapi saya tak collapse yang teruk lah. Saya pernah buka cool blog. Tahu cool blog? Cool blog as blended. Saya modal lebih kurang dalam 200,000 juga. Dan saya hanya survive dalam tempoh 5 tahun sahaja. Dan cabaran sangat tinggi. Kalau masuk bekerja, nak kena maintain dengan orang kata HQ kan, nak jaga servis, nak jaga air punya kualiti. So 5 tahun tu saya banyak belajar dalam bisnes. Dan saya tak rugi pun. Saya bukan tak boleh survive. Waktu tu kita dalam bisnes kita kena cerdik. Bila saya nampak dia macam dah tak nak pergi dah. Waktu tu dia tak nak pergi lah. Saya jual. Okey. Tapi bila ada orang baru ambil, dia lagi baik lah. Sale macam biasa. Okay, Tuan Amsyar. Okey, baik. Tuan Asma Aisyah. Ada soalan pendapat tentang produk semasa. Okey, baik. Dia trend lah. Trend.
trend berubah-ubah. Dan yang paling penting sekarang ni kita kena fikir norma baru. Bila masuk je zaman PKP, bukan zaman PKP lah, kita harap PKP ni segera berakhir. Sebab saya terus terang saya buat survey dengan rakan-rakan bisnes saya, memang ramai bisnes yang survival. So yang mana survive ni macam luck. Contoh, peniaga-peniaga barber shop, dia orang tengah sakit tau. Barber shop tengah sakit sebab dia orang tak boleh buka kedai. And sewa, rasa-rasanya macam sewa, walaupun bank bagi 6 bulan penangguhan, owner kedai tak ada peri kemanusiaan pun sebenarnya untuk tak bayar sewa. Mereka minta sewa penuh. Kalau dia sangat baik hati, dia akan bagi 50%. Dan saya tak jumpa lagi penyewa yang diberi kelonggaran 6 bulan. Tak ada. Dan tak ada siapa pun nak support dia orang. Kesian tau sebab ada yang sewa 7,000 sebulan. 7 kedai kot 49,000 sebulan. Tak ada penangguhan. Kena bayar. Dalam masa yang sama tak ada sales. So macam mana? That's why bila habis PKP, kalau masih bersambung dan kedai tak boleh dibuka, ramai orang yang akan bankrupt. Okay, so berbalik pada apa produk yang terbaik. Saya tak kata apa pun, saya tak ada jawapan. Yang penting cara kita nak jual bunga, nak jual, kadang nampak pelik pagi tadi saya baru borak dengan satu kawan ni. Saya nak share lah. Jangan nampak pelik. Jangan nampak benda ni mainan-mainan Dia hanya jual helmet. Helmet tau. Dia hanya menjual sebiji helmet sebulan. Dia hanya menjual 2 ke 10 biji helmet sebulan. Dan income dia 50,000 ke 100,000 sebulan. Okay. So jangan cakap benda tu tak logik. Dia sangat logik. Yang paling penting branding. Branding. Dia ada nama. Dia jual helmet rare yang mana satu item 30,000, satu item 40,000. Bell, helmet dan sebagainya. Walaupun kita sebagai orang biasa, helmet ni 40,000 ya ke? Ya. Dia ambil dekat US harga 10,000, dia jual 30,000. Satu item dia untung 20,000. That's all. Tapi macam mana? Online lah. Dia tak jual rumah ke rumah. Dia tak jual kat kedai. Dia tak ada kedai pun. Dia bisnes jaga macam-macam. And dia survive dah lebih 5 tahun. Dan dia adalah orang yang sangat berjaya. Tahu tak ada kerja apa? Dia adalah seorang peon je. Tahu peon? Seorang budak penghantar surat. So jangan kita sebagai manusia yang nampak kononnya hebat, pegawai sana, pegawai sini, pengarah sana, pengarah, jangan pandang rendah pada orang. Okay? Kadang orang tu lebih kaya daripada kita, tapi dia sangat low profile. Okay? So jadikan ini sebagai satu pengajaran dalam hidup lah. Okay? So apa saja produk yang ada dalam dunia ni bagi saya sangat-sangat relevan. Apa je produk, it's okay. Yang penting cara kita menjual. Marketing kita macam mana. Okay, baik. Saya lebih suka invest. Puan Amsa, Puan Ketua ni, sorry saya tak nampak bin atau binti. Dia macam ni. Saya belajar dengan macam-macam orang juga kan. Belajar, tapi saya tak pernah pun ambil kelas marketing yang mahal. So, saya belajar marketing menggunakan orang kata pengalaman saya sendiri. Saya terus terang, the best is kita bayar. Simple je. Saya dulu jual buku, saya spend sebulan 1,000 Saya spend Facebook ads sehari lebih kurang dalam 100. Kadang-kadang saya spend lebih kurang dalam 3,000 lebih tau. Kita rasa macam wow, banyak gila 3,000 lebih. Itu macam gaji aku pun. Tetapi sebenarnya dengan 3,000 lebih tu berapa yang kita akan dapat? Berapa ganda yang kita akan dapat? Saya pernah capai 10 kali ganda daripada nilai yang saya nyatakan tadi. So berbaloi lah kita spend RM3,000 untuk iklan marketing dekat Facebook ads and kita dapat RM30,000. Okay. Kena faham itu. 10% kena sacrifice. Kalau kita nak dapat sales RM100,000, kita kena spend RM10,000. Itu rules tau. Jangan fikir semua nak free. Dunia ni semua nak free. Aku nak free je lah. Aku nak free RM0 untuk marketing. Aku nak RM100,000 sales. Tobat tak dapat. Okay. Pak Cik Syam kita punya pakar juga bisnes kan. So saya berkongsi lah apa-apa yang saya ada. Berkongsi sekurang-kurangnya tak adalah kata bagus sangat pun, berkongsi ada, tapi sekurang-kurangnya ambil beberapa item yang penting. Okay, soalan-soalan lain tak? Betul lah, untuk marketing ulang semula
Boleh buat percuma, mungkin impact dia biasa-biasa. Kalau kita berbuat berbayar, insyaAllah kita akan dapat lebih. Sebab kita tak ada brand. Ramai orang kata, kalau Milo, Neolofa, kalau artis mereka ada nama. That's why. Nampak tak? Kenapa artis-artis ni senang menjual? Sebab mereka ada nama. Kenapa Datuk yang viral tu, dia suka buat benda yang orang suka kecam dia. Sebab orang kenal dia. Contohnya saya nak pergi kedai jamu lah. Ada banyak jenama. Dan bila banyak jenama saya tak kenal. Yang saya kenal D-Herb je. Sebab D-Herb tu banyak sangat keluar kot dekat TV. So saya akan beli D-Herb sebab saya yakin yang D-Herb tu boleh berikan saya kesembuhan, contoh. So maknanya brand tu penting. Dalam online, branding tu adalah perkara yang paling penting. Saya ada kawan saya ni, dia ni Tuan Fazli Fazli. Saya nak baca komen tu, menyakitkan hati. Okey, baik. So yang lain, kalau ada apa-apa soalan mungkin saya boleh bantu, insya-Allah. Saya bukan orang yang pandai untuk bercerita, tapi saya berkongsi atas pengalaman saya lah. Tak kata saya hebat, tak kata saya bagus, cuma saya buat program atau apa yang saya buat, apa yang saya jalankan bisnes tu based pada pengalaman saya, praktikal. Saya suka praktikal. Bila praktikal tu berjaya, maka betul lah benda tu. Okay, so saya nak share lah beberapa perkara yang penting dalam bisnes. Yang pertama, kita kena ada branding yang mantap. Tupperware, contoh. Okay, ada satu brand yang mantap. That's why kalau kita nak berniaga, kalau tak ada modal, jual lah Tupperware. Seorang ni Tupperware ni bagus, seorang akan beli. Itu adalah satu benda yang very simple part untuk menjual. Okay, yang kedua, kita kena ada marketing yang power. Okay, marketing macam mana? Macam contoh Milo lah. Milo dah bertahun-tahun kat market. Dan mereka still buat online punya marketing. Jual dekat mana? Jual dekat TV. Diorang spend berjuta tau. Jual kat TV, tak habis dengan TV. Pergi kat billboard, tak habis billboard. Dia jual macam tu. Macam yang kita yang baru nak berniaga ni, contoh jual page jenama Abu. Sure lah orang tak kenal. Tapi macam mana nak naikkan Abu tu sebagai brand yang dikenali? So kita kena spend, buat billboard. Contohnya kat Nora. Saya tak pernah tahu pun Nora ni produk apa. Tapi dia keluarkan dekat billboard. Naik tinggi subhanallah. Dia spend 200,000 kot. Lepas tu orang kenal lah. Bila orang dah kenal, kita menjual, orang akan yakin dengan kita. Itu cara yang penting dalam branding. Lepas tu marketing lah. Marketing kita kena ada branding, marketing. Dan daripada kita kena istiqamah. Kena ada laluan, kena ada kedai untuk menjual. Tapi untuk tu, jangan confuse orang kata, cikgu, kalau nak menjual ni kena ada kedai. Kalau tak ada tak boleh. Kalau buat kat rumah tak boleh. Sebenarnya, kalau saya sebagai orang yang nak mula berniaga, saya tak nak buat kedai pun. Saya akan mulakan dengan apa yang ada. Kalau kita nak berniaga kat rumah, tak ada masalah. Berniaga dalam rumah, berniaga kat rumah. Cuma, kena berpada-pada. Contoh, nak buat tuition. Sampai bila nak buat kat rumah? Memang ramai orang buat tuition kat rumah. Sampai bila? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Selesa tak nak buat? Kita nak adakan studi kat rumah kita. Dulu, saya bermula pada awal-awal tahun 2008, saya buat kat rumah. Sangat tak selesa. Kan? Jimat lah dapat 5-6 ribu sebulan. Tapi tak selesa sebab bising dan sebagainya. So, kita tukar kat center. So, barulah kita rasa macam, wow, boleh kot. Mulakan dengan admin. Mulakan dengan pada awalnya memang survival lah. Setahun yang pertama, kita hanya boleh bayar gaji pekerja kita. Untung tu ada tapi sikit. Tahun kedua, getting better. Tahun ketiga, batuk. So, dia kena sabar lah. Bukannya terus, wow, aku bisnes terus kaya. Tak ada Saya rasa kalau berniaga ni terus kaya, ramai orang berniaga. Perasan tak? Perasan tak? Kat dunia ni, ramai orang berniaga, tapi dia tak kaya. Sebab apa? Sebab dia bukan tak kaya sebab apa? Sebab mungkin ada benda yang salah. Orang punya perasaan sama. Aku berniaga mesti kaya. Tak. Berniaga bukan untuk kaya. Tetapi kalau kaya, alhamdulillah. Kan saya tak kaya pun. Tapi saya bahagia dengan hidup saya. Itu lebih baik. Yang tu macam tu. Okey, baik. So ada tak apa-apa? Tuan Rahim Selamat tengah tengok juga. Saya